Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, Alhamdulillah kita bertemu lagi sambungan siri video saya tentang keutamaan solat berjamaah dan adab-adabnya. Video ini asalnya saya merancang untuk menjelaskan tentang apabila imam tersilap ataupun terlupa dalam pelaksanaan solatnya, apakah yang patut dilakukan oleh imam dan apakah pula yang patut dilakukan oleh makmum. Cuma saya fikir-fikir ada baiknya jika terlebih dahulu saya terangkan perkara ini secara umum supaya ia juga dapat dimanfaatkan, dapat dipraktikkan oleh orang-orang yang solat secara bersendirian. Adapun apabila sedang solat berjemaah, insya-Allah saya akan jelaskan dalam video yang menyusul video ini ya. Sebelum itu, pagi ini saya berbasikal di Eco Grando yang berhampiran dengan Puncak Alam. Cumanya saya terlupa untuk bawa helmet. Saya dari rumah ke sini menaiki kereta dan saya membawa basikal lipat yang boleh dibawa dalam kereta. Tu basikal tu kecil comel saja. Okey. Jadi saya siapkan basikal, siapkan peralatan kamera apa semua, tetapi helmet pula lupa bawa. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita berbasikal hendaklah kita pakai helmet. Saya pun selalu pakai helmet sebab aksiden itu sesuatu yang tidak disangka-sangka, tidak dapat dijangka. Sebab itulah namanya pun aksiden. Cuma kali ini saya terlupa bawa, jadi ia bukanlah contoh yang baik. Hendaklah kita dan saya sendiri pun selalu apabila berbasikal, meskipun di tempat yang selamat seperti ini, saya akan pakai helmet. Cuma hari ini terlupa ya. Okey, kita mulakan. Tuan-tuan dan puan-puan, daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kita lupa, ragu ataupun silap ketika sedang melaksanakan solat, apa yang patut kita lakukan ialah sujud sahwi, yang ini sujud 2 kali di akhir solat. Perkara ini mungkin sebahagian kita tidak tahu, lalu apabila kita sedang solat, kita terlupa, kita tersilap, kita ragu-ragu, kita batalkan solat dan kita mula semula, start all over again. Padahal yang betul, yang sepatutnya kita lakukan, bahkan satu pilihan yang lebih mudah sebenarnya ialah melaksanakan sujud sahwi di akhir solat. Jadi inilah yang saya akan terangkan dalam video ini insya-Allah. Sebelum itu, seperti biasa kita mulakan terlebih dahulu dengan dalil-dalilnya. Terdapat banyak hadis-hadis dalam bab ini, baik yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun yang dipraktikkan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana baginda sendiri apabila menjadi imam solat fardu pernah terkurang rakaat, pernah terlebih rakaat, pernah terlupa tasyahud akhir ya. Jadi benda ini bukan sahaja baginda ajarkan tetapi juga baginda praktikkan sendiri. Okey, jadi dalam kesempatan ini saya akan bacakan 3 buah hadis. Hadis pertama daripada Sahih Al-Bukhari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya apabila azan dilaungkan, maka syaitan lari terkentut-kentut sehingga tidak lagi kedengaran azan. Apabila azan selesai, ia datang kembali. Kemudian jika iqamat dilaungkan, ia pergi lagi. Apabila iqamat selesai, ia datang lagi, melintasi antara seseorang sehingga dia membisikkan kepada orang itu, ingatlah itu, ingatlah ini, terhadap perkara-perkara yang sebelum tu dia tak ingat pun. Maknanya bila orang tu sedang solat, syaitan itu datang ganggu dan membisiknya dengan itu, dengan ini. Padahal sebelum itu, sebelum dia solat, dia tak fikir pun benda-benda tu. Bila sedang solat, baru fikir. Maknanya syaitan yang datang membisikkan kepadanya. Kemudian baginda bersambung lagi, sehinggalah seseorang itu lupa berapa rakaat yang sudah disolatnya. Jika salah seorang dari kalian tidak tahu berapa rakaat yang ia solat, maka hendaklah ia sujud 2 kali dalam keadaan duduk. Ya, maknanya di akhir solat ketika masih duduk tasyahud itu, kita sujud 2 kali ya, sujud sahwi namanya. Okey, tentang lebih terperinci tata cara sujud sahwi itu sendiri saya akan jelaskan dalam video ni nanti, tapi kemudian ya, mula-mula kita baca dalil-dalilnya dulu. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua sebagai dalil daripada Sahih Muslim di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian ragu atau syak dalam solatnya dan dia tidak tahu berapa rakaat solat yang sudah dikerjakannya,
3 ataukah 4 rakaat, maka hendaklah dia membuang keraguannya dan membangun ataupun memegang atas keyakinannya. Maknanya dia ada sikit-sikit ragu dalam dirinya, tetapi pada waktu yang sama ada juga yang yakin. Maknanya dia sedang solat Zuhur, berlaku keraguan dalam dirinya, tetapi dia dapat rasakan yang lebih meyakinkan ialah sekarang ini rakaat ketiga. Jadi dia peganglah kepada apa yang lebih meyakinkan. Kemudian dia sujud 2 kali sebelum salam. Jika ia solat 5 rakaat, maka telah genaplah solatnya. Dan jika dia solat 4 rakaat, maknanya sebenarnya betul rakaatnya tu, maka 2 sujud itu membuatkan syaitan menjadi marah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sama-sama tahu sujud ini adalah satu posisi, satu perbuatan yang sangat dibenci, sangat dimarah oleh syaitan. Kerana syaitan ini atuknya ke dulu, ketuanya ke dulu yang bernama Iblis, apabila Allah perintahkan dia untuk sujud kepada Adam, dia enggan sujud sehingga Allah murka kepadanya dan menghukumnya sebagaimana yang kita tahu, ya. Okey, jadi perbuatan sujud kepada Allah sangatlah dibenci dan sangatlah dimarahi oleh syaitan. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, sujud kepada sesama manusia, ia amatlah disukai oleh syaitan. Kerana itulah kita dapati di kalangan sebahagian ajaran tarikat, ajaran tasawuf, terdapatnya sujud kepada tok guru, sujud kepada tok syekh. Okey, itu semua hasutan, bisikan, anjuran daripada syaitan sebab dia suka perkara-perkara begitu. Ya, tetapi kalau sujud kepada Allah, syaitan memang tidak suka dan dia marah ataupun merasa benci terhadapnya. Lalu kalau kita sedang solat ni, bila berlaku kelalaian, keraguan, kesilapan, kita lakukan sujud sahwi, maka ia menyebabkan syaitan tu menjadi marah kerana dialah yang asalnya mengganggu solat kita. Dan kalau kita lazim melakukan sujud sahwi tu, insya-Allah lama-lama syaitan pun tak datang mengganggu sebab dia kata, "Hish, lagi aku kacau, lagi dia sujud kepada Allah pula." Okey? Jadi bezakan antara sujud kepada Allah dan sujud kepada manusia. Okey, hadis kedua tadi tentang orang yang ragu-ragu dalam solatnya, tetapi dia masih dapat bezakan antara keraguan dan keyakinannya itu, berapakah bilangan rakaat yang sudah dilaksanakannya. Hadis ketiga yang saya akan bacakan ni, selain ia juga menjadi dalil sujud sahwi, ia juga menjadi dalil kalau seorang itu totally secara keseluruhannya memang ragu-ragu, dia memang tak dapat nak teka ataupun nak meyakini berapa rakaat, maka jika dalam kes sedemikian dia mengambil jumlah yang lebih kurang sebagai pilihan yang lebih selamat. He takes the lower value as a safer option, ya. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang kalian lupa dalam solatnya, lalu dia tidak tahu apakah dia solat 1 rakaat atau 2 rakaat, maka hendaklah dia berpegang kepada 1 rakaat. Okey, pegang pada yang jumlah yang paling kurang. Jika dia tidak tahu apakah 2 rakaat atau 3 rakaat, maka hendaklah dia berpegang kepada 2 rakaat. Dan jika dia tidak tahu apakah 3 rakaat atau 4 rakaat, maka hendaklah ia berpegang kepada 3 rakaat. Kemudian hendaklah dia sujud sahwi sebelum salam. Demikian 3 buah hadis Nabi SAW yang sahih tentang sujud sahwi. Okey, tentang tata cara sujud sahwi ni pula, ya. Pertama, sujud sahwi boleh dilaksanakan untuk solat fardu, tak kisah. Solat fardu yang 2 rakaat seperti solat subuh, solat fardu yang 3 rakaat seperti solat maghrib, dan solat fardu yang 4 rakaat seperti zuhur, asar dan isyak. Ia juga boleh dilaksanakan untuk solat sunat. Solat sunat, ya, sebab kita terdapat dalil daripada Musannaf Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih bahawa Ibnu Abbas melaksanakan solat witir, kemudian dia sujud sahwi 2 kali. Dan dalam sebuah riwayat lain oleh Ibnul Munzir, Ibnu Abbas pernah berkata, jika engkau ragu dalam solat sunat, maka sujudlah 2 kali. Yang ini sujud sahwi. Macam mana solat sunat pun boleh silap ni? Okey, katakanlah seseorang itu dia solat duha pagi-pagi. Dia nak solat duha 2 rakaat.
Cuma tengah-tengah solat tu dia boleh ragu pula, aku sekarang ni rakaat kedua ke rakaat pertama? Maka dia melakukan apa yang meyakinkan. Jika dia pun tak tahu mana yang yakinkan, dia ambil bilangan yang paling kurang, kemudian dia melaksanakan sujud sahwi. Okey, katakan sebagai contoh, ada seseorang itu hendak melaksanakan solat witir 3 rakaat. Pada waktu malam dia mulai dia solat witir 3 rakaat. Tetapi tersilap rakaat ketiga tu dia bangun pula untuk rakaat keempat. Okey, jadi dia telah pun tersilap, maka dia meneruskan rakaat itu dan di akhirnya dia sujud sahwi. Jadi sujud sahwi ini bukan saja untuk solat fardu, tetapi juga untuk solat sunat. Dan tentang kalau dia sudah berdiri ataupun belum berdiri untuk rakaat yang seterusnya, dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Daud, At-Tirmizi dan Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian telah sempurna berdiri, maka hendaklah dia teruskan solatnya. Maksudnya, dia solat Zuhur 4 rakaat, tapi dia tersilap, dia bangun untuk rakaat kelima pula. Bila dia sudah sempurna berdiri rakaat kelima, baru dia aku ni rakaat kelima, silap ni. Maka disebabkan dia telah pun sempurna berdiri, maka dia meneruskan rakaat itu seperti biasa dan diakhiri dengan sujud sahwi. Jika, baginda bersambung lagi, namun jika dia belum sempurna berdiri, maka hendaklah dia duduk dan tidak ada sujud sahwi atasnya. Maksudnya, sekali lagi, kes yang sama, dia solat Zuhur 4 rakaat. Tapi dah habis 4 rakaat, dia bangun untuk rakaat kelima. Dalam rangka dia sedang bangun tu, dia teringat, aku ni 4 rakaat saja, ni rakaat kelima. Lalu dia boleh terus duduk dan terus baca tasyahud akhir dan terus sujud sahwi, dan dia terus membaca tasyahud dan terus memberi salam. Baginya tidak ada sujud sahwi. Tidak ada sujud sahwi sebab dia belum lagi sempurna berdiri, ya. Jadi itu right. Yang pertama, sujud sahwi ni untuk solat fardu dan juga solat sunat. Kedua, bilakah dilaksanakan sujud sahwi tersebut? Kalau kita merujuk kepada semua hadis-hadis Nabi SAW dalam bab ini, baik yang baginda ajarkan atau yang baginda sendiri praktikkan, akan kita dapati ada kalanya ia sebelum memberi salam dan ada kalanya ia selepas memberi salam. Dan ini menyebabkan para ulama, para ilmuwan berbeza pandangan tentang bilakah yang sepatutnya dilaksanakan sujud sahwi tersebut. Ada pula yang membahagikannya kepada kes tertentu. Kalau kes kurang rakaat, buat begini. Kalau kes terlepas rakaat, begini. Kalau ragu, begitu. Kalau silap, begini. Dan semua ini sebenarnya menambahkan lagi kepeningan ataupun keraguan orang yang memang sudah pun ragu dan silap dalam solatnya itu. Maka dalam hal ini terdapat satu pandangan lain yang saya cenderungi, bahawa sujud sahwi itu boleh-boleh saja dilaksanakan, baik sebelum salam atau selepas salam. Dan ini adalah pandangan yang diriwayatkan daripada Ali bin Abi Thalib, Imam Asy-Syafi'i dalam salah satu pandangannya, dan juga oleh At-Tabari, dan juga tak silap salah oleh Qadhi Iyad juga, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila-bila saja kita boleh melaksanakan sujud sahwi itu, baik sebelum salam ataupun selepas salam. Kalau kesilapan yang berlaku itu melibatkan kekurangan rakaat, maka hendaklah kita menyempurnakan rakaat yang kurang itu, lalu kita sujud sahwi. Sebagai contoh, ada seorang ibu itu, dia solat Zuhur di rumah. Dan ada anaknya yang bermain-main di sebelahnya. Dah habis solat tu, anaknya cakap, Ibu solat Zuhur 3 rakaat saja. Ibunya kata, ya ke? Ya, saya main-main ni sambil tu saya tengok ibu solat. Ibu solat 3 rakaat saja. Maka ibu tu hendaklah bangun, takbir dan solat 1 rakaat saja. Solat Zuhur tu 1 rakaat saja. Kemudian duduk, baca tasyahud akhir dan kemudiannya memberi salam. Dia boleh, kemudiannya dia sujud sahwi 2 kali dan memberi salam. Dia boleh melakukan sujud sahwi itu sebelum salam atau selepas salam. Jadi disambung 1 rakaat saja. Meskipun telah pun dia bincang-bincang berkata-kata dengan anaknya itu. Jika dia tersilap dan terlebih rakaat, maka tak perlu buat apa-apa kecuali sujud sahwi sahaja. Ingat ni poin penting, kalau terkurang rakaat.
terkurang rakaat, hendaklah dia menyempurnakan rakaat yang kurang itu. Sebab Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam pernah solat Zuhur atau Asar 2 rakaat saja. Kemudian baginda pun masuk rumah. Lalu para sahabat pun pergi cari baginda, "Ya Rasulullah, apakah solat sudah dikasarkan sekarang ini?" Rasulullah jawab, "Kenapa pula tu?" Sahabat kata, "Sebab kamu solat hanya 2 rakaat ya Rasulullah." Maka Rasulullah pun keluar semula dan menyambung lagi 2 rakaat. Okey, tak apalah, tak payah solat all over again, tapi sambung lagi 2 rakaat, kemudian sujud sahwi 2 kali. Okey, jadi kalau kurang rakaat, kita sempurnakan rakaat tersebut. Sebab rakaat itu perlu disempurnakan, sebab dalamnya ada rukun-rukun solat, termasuklah surah Al-Fatihah itu kan. Okey, kalau terlebih rakaat, baginda sallallahu alaihi wasallam pernah solat Zuhur 5 rakaat dalam Sahih Al-Bukhari ya. Apabila dibagi tahu oleh para sahabat, baginda hanyalah sujud sahwi 2 kali. Okey, tak perlu lagi buat apa-apa lain. Okey, kemudian bolehkah ada pemisah? Macam tadi saya bagi contoh kan. Ibunya sedang solat, anaknya bagi tahu, lalu ibu pun bincang-bincang dengan anak, betul ke terlebih, betul ke terkurang begitu. Dah bincang-bincang, dah cakap-cakap ni, boleh ke sujud sahwi lagi? Boleh ke sambung solat? Sebenarnya boleh. Sebab sebagaimana hadis-hadis, ataupun kalau kita rujuk hadis yang saya bacakan tadi, Rasulullah SAW pernah solat 2 rakaat saja. Masuk rumah dah pula tu. Kemudian sahabat cari tanya ke betul ke solat dikasarkan. Kemudian baginda keluar dan sambung lagi. Sama juga dalam hadis riwayat Sahih Bukhari yang baginda solat Zuhur 5 rakaat. Dah habis solat tu, para sahabat bincang dengan Nabi, "Ya Rasulullah, solat sekarang sudah ditambah ke rakaatnya?" Baginda tanya, "Kenapa pula?" "Oh, kamu solat 5 rakaat." Okey, lalu baginda pun terus sujud sahwi 2 kali. Jadi meskipun ada pemisah, dan pemisah itu tidak ada batasnya, cuma dikatakan dalam tempoh yang kecil, tempoh yang munasabah. Jadi bukanlah solat Zuhur 1.5, kemudian pukul 4 baru teringat, aku tadi solat 5 rakaat. Bukan begitulah. Tetapi dalam tempoh yang munasabah, katakan 5 minit selepas solat itu, bila dibincang-bincang, okey, boleh terus sujud sahwi meskipun ada pemisah yang sekejap saja di antaranya. Okey, kemudiannya jika berlaku lebih daripada satu kelupaan, satu keraguan, macam mana tu? Ada orang solat Zuhur, mula-mula lagi dia dah ragu, aku ni rakaat pertama ke rakaat kedua? Okeylah, tak apalah, aku ambil yang paling selamat rakaat pertama. Kemudian dia bangun rakaat ketiga, dia fikir pula, aku ni tadi duduk tasyahud awal ataupun tidak? Okey, tak apa, dia teruskan. Kemudian dah sampai ke rakaat keempat, dia ragu lagi, aku ni rakaat ketiga ke rakaat keempat? Jadi berlaku 3 kali keraguan dalam satu solatnya itu. Jadi berapa kali dia kena sujud sahwi? Tak payah. Bilangan sujud sahwi itu sama saja, 2 kali sujud sahwi, tak kisah berapa kali keraguan ataupun kelalaian atau kesilapan yang berlaku di dalam solatnya. Cuma saya ulangi sekali lagi, jika terkurang rakaat, maka hendaklah dia menambah rakaat tersebut. Jika secara pasti telah pun berlaku kekurangan rakaat. Okey, sujud sahwi ini caranya ialah sujud 2 kali. Bacaan dalamnya sama seperti mana bacaan ketika sujud dalam solat. Untuk sujud sahwi tak ada takbiratul ihram. Okey, jika sujud sahwi dilakukan selepas salam, tak perlu takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu hanya untuk mulakan solat. Okey, bukan untuk sujud sahwi. Kalau ada pun hanyalah takbir yang menunjukkan perpindahan pergerakan ya. Kemudian tidak ada bacaan apabila duduk antara 2 sujud. Okay, kita sujud kali yang pertama, kemudian kita duduk sekejap antara 2 sujud, kemudian kita sujud balik kali kedua. Apabila duduk sekejap antara 2 sujud itu, tidak ada apa-apa bacaan di antara 2 sujud. Okey, ini bukan seperti mana duduk antara 2 sujud ketika sedang melaksanakan solat. Kemudiannya juga tidak ada bacaan tasyahud. Katakan seseorang itu melaksanakan sujud sahwinya selepas memberi salam. Selepas memberi salam, baru dia sedar dia silap, baru dia sedar ada orang bagi tahu, baru dia teringat, aku patutnya buat sujud sahwi, maka dia boleh terus sujud sahwi tanpa perlu takbiratul ihram, tanpa adanya duduk bacaan antara 2 sujud, dan tanpa adanya tasyahud, juga tanpa adanya memberi salam. Okey, tentang memberi salam ni bezakan. Jika dia melaksanakan sujud sahwi itu ketika masih dalam solat, yang ini selepas membaca
tasyahud. Di ketika duduk tasyahud yang akhir itu, maka dia sujud sahwi 2 kali dan memberi salam. Sebab itu masih lagi dalam solat, dan memberi salam itu adalah petanda berakhirnya solat. Tetapi jika dia sujud sahwi selepas memberi salam, selepas memberi salam baru dia teringat, aku patutnya sujud sahwi. Selepas memberi salam baru ada orang bagi tahu dia, ibu tadi solat 5 rakaat. Maka dia sujud sahwi saja tanpa memberi salam. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Okey, bezakan antara dua itu. Dan yang pentingnya, apabila telah pun melaksanakan semua itu, hendaklah yakin bahawa kekurangan, kesilapan, keraguan dalam solat itu telah pun ditutupi. Maka jangan lagi ragu-ragu, jangan lagi was-was. Kenapa saya berkata demikian? Kerana syaitan akan datang membisik. Engkau tadi solat Zuhur 5 rakaat. Mana boleh sujud sahwi saja? Batal solat tu. Kau kena solat balik daripada awal. Dia akan datang bisik macam tu. Padahal kita telah pun melakukan sujud sahwi. Dan sujud sahwi itulah yang diajar oleh Rasulullah SAW. Namun, syaitan akan datang membisikkan kepada kita. Ataupun kita ketika solat tadi lupa membaca tasyahud awal. Lalu di akhir solat kita sujud sahwi 2 kali. Syaitan akan datang bisik balik. Mana boleh? Tak boleh, kau kena solat balik daripada awal. Sama juga kalau kita solat maghrib 3 rakaat. Tapi entah macam mana solat tu 2 rakaat saja. Dah habis solat, ahli keluarga bagi tahu, tadi tu solat apa tu 2 rakaat? Maghrib. 2 rakaat saja tu. Oh ya ke? Jadi kita boleh tambah 1 rakaat saja. Kita takbir, kita baca Al-Fatihah seperti biasa, rukuk, iktidal, sujud, duduk antara 2 sujud, baca tasyahud akhir, kemudian kita sujud sahwi dan beri salam. Kalau lupa lagi nak sujud sahwi, dah bagi salam baru, aku patutnya sujud sahwi. Tak apa, boleh sujud sahwi selepas memberi salam, dan itu sudah cukup. Okay, jangan ragu-ragu sebab syaitan akan datang bisik. Apa benda kau solat 2 rakaat ni? Lepas tu 1 rakaat pula. Mana ada solat macam ni? Okey, jangan dilayan bisikan-bisikan seperti itu. Apa yang kamu lakukan, apa yang anda lakukan telah pun selari bertepatan dengan praktik dan ajaran Rasulullah SAW, dan sujud sahwi itu telah pun menutupi kekurangan, kesilapan, keraguan atau apa-apa lain daripada solat tersebut, ya. Jadi jangan ragu-ragu. Baik tuan-tuan dan puan, itu yang ingin saya kongsikan tentang sujud sahwi. Jadi kalau dirasakan video saya ni macam ringkas sangat ke, jemput kaji tentang sujud sahwi ni bukan daripada perkataan ustaz, tetapi daripada kitab-kitab yang membicarakannya berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW. Sebab kadang-kala memang berlaku kelupaan, kelalaian, keraguan dalam solat. Dan apabila berlaku ni, banyak antara kita yang batalkan solat dan terus mulakan solat semula. Ataupun bila dah habis solat, ahli keluarga bagi tahu, tadi kekurangan rakaat, tadi terlebih rakaat. Ya ke? Kita pun solat balik daripada awal. Padahal tak perlu membuat sedemikian. Kerana bila solat balik daripada awal pun, kemungkinan berlaku balik kesilapan, keraguan, kekurangan pun boleh berlaku lagi kan. Itu yang jadinya solat Zuhur pun beberapa kali, solat subuh pun beberapa kali, sebab berlaku kesilapan yang berulang-berulang. Dan kesilapan-kesilapan ini datang daripada syaitan. Dan apabila syaitan tengok kita sujud, dia pun akan membenci perbuatan kita itu, sehingga akhirnya dia akan meninggalkan kita dan tidak akan lagi mengganggu kita. Okey tuan-tuan dan puan-puan, sehingga sini saja dahulu, dan insya-Allah saya akan menyusuli pula dengan video menerangkan pula apabila imam yang tersilap, imam yang ragu, imam yang terlebih atau terkurang, apa pula yang patut dilakukan oleh makmum, insya-Allah, ya. Okey, sehingga sini saja dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.